Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Kita ikuti perinciannya dalam segmen Esensi. Pengurangan cukai taksiran sebanyak 25% buat pemilik rumah mampu milik di Kuala Lumpur. Perdana Menteri mengumumkan ia berkuat kuasa bermula penggal kedua tahun ini. Keputusan dibuat bagi membantu mengurangkan beban penjawat awam. Pelarasan tarif elektrik berkuat kuasa 1 Julai hingga 31 Disember. Ia melibatkan 1% daripada 7.4 juta akaun pengguna domestik. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim berkata tarif baru melibatkan penggunaan 1,500 kilowatt per jam atau bil berjumlah RM708 dan ke atas sebulan. Peralihan ke fasa endemik COVID-19 bakal diumum. Kementerian Kesihatan KKM akan bentang laporan saranan dan SOP baharu kepada jemaah menteri minggu depan. Menteri Kesihatan berkata, semakan saranan dan SOP baharu mengambil kira garis panduan WHO selain situasi kes antarabangsa dan kes jangkitan dalam negara. Dalam perkembangan lain, penempatan pegawai perubatan yang tamat latihan siswa ZAH akan dilaksanakan secara berperingkat bermula bulan depan. Ia bagi mengisi kekosongan jawatan doktor lantikan kontrak di klinik dan hospital kerajaan. Peringkat pertama melibatkan 675 pegawai perubatan, diikuti 1,150 pegawai lagi pada Ogos 2023. Suruhanjaya Syarikat Malaysia terima 362 aduan berkaitan dakwaan pelaburan palsu yang melibatkan beberapa syarikat yang menawarkan skim pelaburan berkonsepkan saham boleh tebus syariah pada 21 Jun 2023. Menurut SSM, pihaknya telah membuka kertas inkuiri berdasarkan aduan terdahulu dengan sebahagian daripada pengadu telah dipanggil untuk dirakam kenyataan. MCMC tidak teragak-agak mengambil tindakan perundangan terhadap Meta. Ia susulan keengganan syarikat induk Facebook itu menurunkan kandungan memudaratkan, antaranya membabitkan elemen kaum, institusi diraja dan agama 3R. Meta telah dihubungi berulang kali, namun organisasi itu gagal mengambil tindakan secukupnya dalam menangani isu berkaitan. 4 suspek warga Thailand yang dipercayai terlibat kes penemuan kem dan kubur di Wang Kelian pada 2015 dihadapkan ke Mahkamah Session Kangar hari ini. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan. Mereka dituduh di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Polis kini sedang memburu 6 lagi suspek yang dipercayai masih berada di luar negara. Maritim Labuan berjaya menemukan mayat kru kapal tunda yang hilang sejak semalam. Mayat ditemukan berdekatan jeti Terminal Feri Labuan pada 7.45 pagi tadi. Kapten Nudin Juso berkata, mangsa Kenneth Anak Saing, 33 tahun, dilaporkan hilang setelah gagal dikesan rakan mangsa. Kapal dinaiki mangsa dilaporkan bersauh di perairan Pulau Labuan sebelum meneruskan pelayaran menuju ke Miri, Sarawak. Kastam Labuan berjaya bantras 35 kes penyeludupan dan penyelewengan dalam 6 bulan pertama tahun ini yang melibatkan nilai dagangan berjumlah lebih 2 juta ringgit. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah berkata, kes terbesar melibatkan penyeludupan rokok dan minuman keras. Semua kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-I Akta Kastam 1967. Bayi perempuan ditemui di sebuah rumah yang sedang dalam pembinaan di Kampung Geting, Tumpat, Kelantan. Bayi tersebut yang berada dalam keadaan sihat dipercayai baru dilahirkan oleh seorang remaja berusia 18 tahun secara bersendirian tanpa pengetahuan keluarga. Polis kini sedang menjalankan siasatan lanjut. DUN Selangor bagi penggal ke-14 dibubar secara rasmi hari ini sekaligus memberi laluan kepada Pilihan Raya Umum PRU DUN. Pembubaran mendapat perkenaan Sultan Selangor pada Isnin lalu. Pentadbiran Selangor kini ditadbir kerajaan sementara sehingga kerajaan baru dibentuk. Polis Pulau Pinang sentiasa bersiap siaga bagi menghadapi PRU DUN. 6,000 pegawai dan anggota polis negeri akan dikerah untuk bertugas selain turut akan menerima bantuan mengikut keperluan. Sebelum ini, Ketua Menteri Pulau Pinang memaklumkan akan membubarkan DUN pada 28 Jun ini.
Aksi Kelantan FC melawan Sri Pahang FC yang bakal memperbaiki kedudukan dalam Liga Super amat dinantikan penyokong. Dari Stadium Sultan Muhammad keempat, ikuti perincian wartawan Amirul Hafiz Rosli. Mirul. Baik, terima kasih Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam Kanta 744. Malam ini secara langsung saya bawakan khas untuk anda perlawanan ke-15 Liga Super 2023 di antara pasukan Kelantan FC menentang pasukan Sri Pahang FC. Di atas kertas mungkin milik Sri Pahang FC, yang mana Sri Pahang FC sekarang ini berada di tangga ke-4 Liga dengan mengumpul 28 mata, manakala Dread Warriors di tangga ke-14 Liga ditercorot Liga dengan hanya 4 mata. Walau bagaimanapun bola itu bulat, pastinya Kelantan FC membariskan barisan pemain terkuat mereka, yang mana Ismail Akanade, Fazrul Amir, Nuha Meron dan sayangnya Miguel Cifuentes sudah berhijrah ke pasukan Sabah. Manakala Pahang pula pastinya akan meneruskan momentum kemenangan mereka untuk terus berada di top 5 Liga dengan nama-nama seperti Stefano Brundo, Kepa Sherman, David Rolel pasti akan diletakkan oleh jurulatih Fendi Ahmad untuk merobek gawang Kelantan malam ini. Apa yang menarik malam ini, jurulatih baru Dread Warriors Kelantan FC, jurulatih ketiga untuk musim ini, Angel Alfredo Vera, yang mana mampukah jurulatih itu membuat kejutan untuk malam ini. Sama-sama kita nantikan. Akhir kata dari saya, ini liga kita, ini rumah kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Mirul. Lebih 211 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan kepada Kerajaan Pulau Pinang untuk 41 buah projek. 200 juta ringgit disalur bagi pembinaan 1,000 unit projek perumahan rakyat, manakala 9.62 juta ringgit kepada tabung penyelenggaraan perumahan Malaysia. Sementara 785,000 ringgit untuk 9 projek berskala kecil. Berkuat kuasa esok hingga 2 Julai, semua kerja-kerja pembinaan dan penyelenggaraan melibatkan penutupan lorong lebuh raya adalah dilarang. Timbalan Menteri Kerja Raya berkata, ia bagaimanapun terkecuali bagi kerja-kerja melibatkan kes kecemasan. Ia sebagai persediaan hadapi peningkatan jumlah trafik menjelang Hari Raya Aidiladha 29 Jun ini. Bekalan ternakan korban di Perak dijangka meningkat sehingga 30% tahun ini. Esko Perak, Datuk Muhammad Zulkafli Harun berkata, ia melibatkan 5,248 ekor lembu, 578 kerbau, 175 kambing dan 528 biri-biri. Dan jumlah itu dijangka bertambah sekiranya mendapat permintaan sebelum sambutan Hari Raya Korban Khamis ini. Sementara di Melaka, hampir keseluruhan masjid dan surau akan melaksana ibadah korban pada Hari Raya Aidiladha kali ini. Esko Melaka, Datuk Rahmat Mariman berkata, ia melibatkan lebih 200 masjid dan lebih 800 surau. Dianggarkan sebanyak 1,500 ekor ternakan lembu, kambing dan kerbau akan dikorbankan tahun ini. Lebih 1,500 sijil kesihatan veterina penyembelihan dikeluarkan sempena Hari Raya Aidiladha kali ini. Permohonan dibuka sejak 19 Jun sehingga 27 Jun ini. Pengarah Perkhidmatan Veterina Perak berkata, pengeluaran sijil kesihatan veterina bertujuan memastikan haiwan korban bebas penyakit. Terdapat 4 rumah penyembelihan di Perak, iaitu di Ipoh, Teluk Intan, Tapah dan Taiping. Kementerian Pertahanan berhasrat bina lebih banyak kediaman serta baik pulih rumah veteran ATM dari semasa ke semasa. Timbalan Menteri Pertahanan berkata, sehingga bulan ini, sebanyak 43 permohonan pembinaan kediaman di bawah projek inisiatif perumahan veteran ATM telah diluluskan, manakala 169 kediaman dilulus untuk baik pulih. Sebanyak RM700,000 diperuntukkan kemas bagi program Jom Masuk Kampung. Program akan diadakan di 14 lokasi kampung terpilih di seluruh negara tahun ini. Ia menjadi platform mengeratkan hubungan baik kerajaan bersama komuniti setempat.
JAKOA bercadang mewartakan kampung orang asli Pasir Putih sebagai tanah rizab orang asli. Ia bagi menyelesaikan isu bekalan air di kampung tersebut. Ketika ini, status tanah kampung tersebut merupakan rizab sungai dan sebahagiannya milik syarikat swasta. Justru pengambilan balik tanah dicadangkan. JAKOA kini sedang berunding untuk perolehan membekal air bagi kemudahan penduduk kampung tersebut. Yang di-Pertuan Agong dan Sultan Selangor berkenan berangkat bersama-sama menziarahi makam dan raudah junjungan mulia Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi semalam. Baginda berdua turut berkenan menunaikan solat fardu Maghrib dan Isyak serta solat-solat sunai di perkarangan makam Nabi Muhammad SAW. Turut berangkat Raja Pemaisuri Agong, Tengku Pemaisuri Selangor dan Pemangku Raja Pahang. Rombongan haji diraja dijadualkan berangkat ke Kota Suci Mekah hari ini untuk menunaikan ibadah haji. Cadangan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama agar Malaysia menjadi tuan rumah penganjuran Simposium Haji mendapat maklum balas positif Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Bagaimanapun, ia memerlukan perbincangan lebih teliti untuk direalisasi. Sekiranya berjaya dilaksana, Malaysia menjadi negara pertama menganjurkan Simposium Haji dan Umrah di luar Arab Saudi. Johor jadi penyumbang utama kepada nilai perdagangan negara tahun ini iaitu 30% atau 247.5 bilion setakat April. Nilai itu meningkat 11.8% berbanding tempoh sama tahun lalu iaitu 221.37 bilion ringgit. Kerjasama erat Kerajaan Johor bersama Kerajaan Persekutuan serta dasar ekonomi yang jelas meyakinkan lebih ramai pelabur untuk bertapak di negeri itu. Pulau Pinang bakal menjadi hub halal Asia. Menurut Esko Negeri, semua instrumen sudah berada dalam keadaan baik untuk mengendalikan perniagaan yang masuk dan keluar dari negeri ini. Projek pembesaran lapangan terbang antarabangsa bayan lepas serta pelebaran projek dermaga akan menjadi kayu pengukur kepada taraf hub tersebut. Iktiraf ekonomi penjagaan sebagai industri menjana pendapatan. Selain usaha sektor perniagaan berkenaan, ia juga memerlukan campur tangan kerajaan. Justru Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah memulakan perbincangan tidak rasmi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi. Ini termasuk penyediaan infrastruktur dan kerjasama pelbagai pihak. Pemain industri pelancongan disaran terus gunakan mata wang Malaysia bagi caj bilik penginapan serta perkhidmatan kepada pelancong. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya berkata, penggunaan mata wang dolar Amerika Syarikat bukan jaminan untuk beri manfaat kepada industri berkenaan. Sebelum ini, Persatuan Pemilik Hotel Malaysia menyatakan hasrat untuk kenakan caj bilik dalam mata wang USD bagi mengurangkan kos. Jabatan Kemajuan Masyarakat kemas peruntuk 18.9 juta ringgit bagi program keusahawanan tahun ini. Kemas sasar melahirkan 1,500 usahawan di seluruh negara. Ketua pengarahnya berkata, peruntukan termasuk menyediakan pelbagai latihan kemahiran, antaranya dalam bidang jahitan, masakan, pendidikan keluarga, komputer dan seni tangan. Tarikh akhir kemuka borang nyata tahun taksiran 2022 bagi pembayar cukai perniagaan adalah pada 30 Jun secara manual dan 15 Julai bagi e-filing. LHDN memaklumkan ia meliputi pembayar cukai perniagaan kategori individu pemastautin B dan perkongsian P. Pembayar cukai disaran kemuka borang nyata dan membayar baki cukai pendapatan dalam tempoh ditetapkan untuk elak sebarang penalti dan dikenakan kenaikan cukai. Seorang maut dan hampir setengah juta penduduk terjejas akibat banjir berterusan di Assam di timur laut India. Banjir menjejaskan 22 daerah susulan hujan berterusan sejak beberapa hari lalu. Air sungai melimpah mencetuskan banjir dan tanah runtuh. Orang ramai terpaksa berpindah ke pusat perlindungan selain ada yang tinggal bersama saudara terdekat.
Misteri kehilangan kapal selam dalam ekspedisi menerokai bangkai Titanic terjawab. Ini selepas serpihan kapal yang dikenali Titan itu ditemui di dasar laut, dipercayai meletup kurang 500 meter dari bangkai Titanic. Kesemua 5 individu yang menyertai ekspedisi tersebut disahkan meninggal dunia. Hasrat untuk melihat konsert bertukar tragedi. Sekurang-kurangnya 80 individu yang hadir ke Red Rocks Amphitheatre, Colorado mengalami kecederaan selepas dilanda ribut dan hujan batu. Suasana kelam kabut di venue konsert sempat dirakam salah seorang penonton menyaksikan ketulan ais yang ada sebesar bola golf. Kanta 744 berakhir di sini, menyusul selepas ini berita perdana bersama Faris Izzat Syahrudin dan Syuhaida Arifin untuk paparan lebih komprehensif. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.